Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Muhammad Irfan daripada pihak Unita. Hari ini nak menginterview tuan. Boleh tak bagi tahu ataupun ceritakan kepada kami tentang bisnes yang tuan jalankan? Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada pelatih daripada Unita, saudara Irfan, kerana mengambil saya sebagai salah satu daripada individu yang menjalankan perniagaan sebagai satu contoh lah untuk dibuat kajian lah, jadi saya katakan begitu. Baik, soalannya tadi, apakah jenis perniagaan saya ya? Okey, actually saya merupakan menjalankan perniagaan penjualan barangan lah. Jualan barangan melibatkan pelbagai barangan lah, lebih kepada trading, buying and selling, bukan macam tu lah. Saya tidak melibatkan dari segi proses penghilangan dan sebagainya. Saya lebih kepada middle person yang melaksanakan perniagaan dari sudut pembelian dan penjualan. Jadi lebih kata, mudah katanya, ibarat bukan kata projek, tapi saya lebih kepada trading lah, trading. Terima kasih. Untuk soalan yang kedua, dengan cara yang paling mudah ataupun simple, ceritakan tentang latar belakang anda dari segi pendidikan, keluarga dan minat. Okey, baik. Saya merupakan anak jati Perak. Berumur lebih kurang tahun ni 41 tahun lah. Sudah berkeluarga, sudah beristeri dan telah mempunyai 2 orang anak. Saya tinggal di sekitar Ipoh lah. Minat saya banyak lah. Minat saya ni salah satu daripada segi penternakan pun saya buat. Dalam dunia perniagaan pun memang dah jadi satu benda yang saya minat daripada dulu pun, daripada segi perniagaan ni. Lepas tu saya juga aktif dalam seni bela diri. Untuk soalan yang ketiga, bagaimana dan bila ada idea untuk menjalankan bisnes trading tersebut? Okey, this is a good question. Kadang-kadang kita menceburi bidang perniagaan ni bukan kerana minat ke ataupun kita dah well plan daripada awal, tak. Kadang-kadang mungkin setengah orang ni dia akan terjun ke dalam dunia perniagaan ni mungkin di atas faktor-faktor tertentu. Tapi macam saya ni, memang saya daripada kecil, daripada saya sekolah rendah, saya terdidik oleh bapa saya sendiri yang merupakan seorang dulu pejabat awam, kemudian dia terjun ke dalam dunia perniagaan. Di dunia perniagaan dia pun dia punya skop lebih besar sebab dia dulu ada kuari dia sendiri. Kemudian bila masuk part diri saya, sebelum ni saya merupakan bekerja di dalam sektor awam lah. Sektor awam sekejap, swasta. Masuk sektor awam tu saya kontrak. Lepas tu saya masuk kepada GLC. Itu yang saya katakan tadi, apabila kita dalam perniagaan ni ada waktunya kita mungkin dalam keadaan tidak kita bersedia, kita kena terpaksa terjun dalam dunia perniagaan. Sebagai contoh, saya terjun dalam dunia perniagaan pada tahun 2018. Suatu tu era kejatuhan kerajaan yang lama. Waktu tu sebab saya merupakan kaki tangan tetap di salah satu sebuah GLC. Ketika peralihan kuasa tersebut menyebabkan pada ketika itu ramai kaki tangan diberhentikan diri. Ini to be honest, apa yang berlaku pada diri saya. Jadi from that saya telah bertindak untuk mewujudkan satu syarikat, mendaftar daftar syarikat. Kemudian saya terus melaksanakan perniagaan tanpa saya perlu tulis ke belakang lagi. Dan dari situlah mulanya saya menceburi bidang perniagaan. Dan ada satu lagi part dia, waktu 2018, 19,
Kemudian baru nak berniaga lebih kurang 2 tahun, lebih kurang 2 tahun lah. Pada tahun 2020 Mac berlakunya COVID-19. Kita terperangkap lebih kurang 6 bulan, 5 bulan bukan kita terperuk di dalam rumah. Kemudian kita dibebaskan seketika. Waktu tu PKPB dah silap saya. Jadi waktu tu saya ni supply banyak tu government agency, supply buat macam-macam lah. Jadi pada ketika itu government agencies ataupun pejabat-pejabat ni kebanyakannya semua work from home. Work from home. Jadi bila work from home, banyak pejabat-pejabat tak gunakan alat tulis lah dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat adalah saya terjun ke dalam bidang F&B, niaga tepi jalan, barang-barang makan. Jadi waktu tu saya meniaga roti kukus. Saya terjun dia macam tu, saya buat perniagaan roti kukus dan saya dapat lihat hasilnya waktu itulah sangat memberangsangkan. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini adalah perniagaan ni tak perlu pun dirancang ataupun sedetail sangat, terlampau detail. Kalau kita rasa kita perlu terjun, kita terjun saja. Jangan peduli apa yang ada di depan dan jangan peduli apa yang ada di belakang. Masuk untuk soalan keempat, berdasarkan soalan ketiga tadi, seperti yang Tuan cakap, Tuan masuk ke bisnes ni tanpa melihat ke belakang. And adakah ada fikir risiko-risiko yang akan terjadi jika ke bisnes tu, and dapatkah mencari solution ataupun siapakah guidance Tuan waktu buat bisnes? Okey, baik. Niaga ni dia susah. Bila kita kata niaga ni susah, dah tentulah niaga ni berdepan dengan risiko. Okay. Kita tak boleh letakkan kau senanglah kau berniaga, tapi cabaran yang dihadapi oleh orang yang berniaga hanya orang berniaga saja tahu. Jadi sebelum kita mulakan pun, kita pun kena ada perancangan, kita kena buat kajian, kita kena selidik dahulu apa yang kita nak buat. Kita boleh terus terjun, tetapi jangan terjun secara begitu saja. Maksudnya kita perlu tengok dulu daripada pelbagai skop supaya kita meminimalkan risiko. Okay. Jadi antara contohlah, kalau kita berniaga kedai makan, risiko, sebagai saya bagi contoh kan, risiko berniaga kedai makan, kita perlu ada kedai, kita perlu beli peralatan, kita perlu beli barang makan, dan kita perlu ada orang yang tukang masak. Itu kalau kita buat restoran lah. Jadi risiko yang ada kat sini, kadang-kadang kita pun tak tahu bajet dia dan sebagainya. Kalau kita tak pernah terjun, kita perlu ambil dulu pengalaman daripada orang lain. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita cari dulu orang yang pernah buat dan kita ambil dulu output daripada dia, supaya kita tahu nak buat perniagaan ini apa yang perlu ada. Preparation. Bagi contoh, kalau kita nak buat perniagaan meniaga tepi jalan, jual kuih dan sebagainya, kalau kita nak berniaga benda yang mungkin simple macam tu, boleh yang ada daya tarikan orang beli pada petang hari dan sebagainya, kita pun perlu tahu yang kalau kita nak buat kuih tersebut, adakah kita benar-benar pandai nak buat kuih tersebut dan adakah ianya sedap. Sekiranya kita sendiri pun tak tahu buat dan benda tu tak sedap, kalau kita terjun juga ke arah perniagaan tersebut, maknanya kita sendiri yang merisikokan diri kita. Okey, baik. Bagi contoh, perniagaan macam yang saya buat, saya lebih kepada trading, beli dan jual, beli dan jual semula. Okay. Banyak orang berniaga benda yang sama seperti itu. Sebab kita tak produce, kita beli barang yang dah siap dan kemudian kita jual. Apa yang kita perlu buat adalah kita pergi buat marketing. Okay. Kita pergi jumpa dengan klien ataupun dengan jabatan kerajaan ataupun dengan mana-mana agensi untuk kita convince dia supaya boleh membeli dengan kita. Jadi di sini kita dapat merisikokan daripada segi pertama, kita beli stok. Macam contoh, kalau makanan kita terpaksa beli stok. Kalau benda tu masak, kita dah masak. Kalau orang tak beli, dia jadi pembaziran, sebab kita akan buang. Tapi macam perniagaan saya, kita beli stok, ataupun kita tak perlu beli stok selagi mana tak dapat order. Kalau kita beli selepas dapat order, dia lebih meminimalkan risiko.
Cuma apa yang perlu kita ada dalam diri kita adalah rajin. Rajin apa? Rajin buat sale. Turun ke agensi-agensi, turun ke syarikat-syarikat swasta, turun ke jabatan-jabatan kerajaan. Dan yang penting usahalah, itu saja. Pada saya itu salah satulah. Dan guidance yang banyak bagi saya nasihat dan juga ni pada saya adalah satu dua orang yang saya cuma rujuk dia orang pun daripada segi di mana boleh saya dapatkan item-item yang banyak bagi inspirasi kepada saya untuk saya terus berniaga ni. Sebenarnya family saya sendiri. Bila kita ada anak, ada isteri, kita nak kena pastikan dia orang perut dia orang diisi. Jadi apa yang boleh memberikan semangat pada saya untuk sentiasa terus bekerja adalah anak dan isteri saya. Itu saja. Adakah tuan memiliki perancangan untuk kembangkan bisnes ni? Okey, baik. Tak ada orang yang berniaga tak ada perancangan lah untuk membesarkan perniagaan ni. For sure, mana-mana yang berniaga dia mesti akan letakkan satu pencapaian di mana kalau hari ni aku buat 100,000 setahun, tahun depan aku cuba nak reach 500,000 setahun. Lepas tu kita akan set pula selepas dapat 500,000 kita pergi akan 1 juta untuk setahun. So mana-mana ahli perniagaan pun dia mesti akan ada target ni. Cuma dalam perniagaan ni dia ada naik turun dia. Macam boleh saya katakan 2 tahun kebelakangan ini ada orang yang bisnesnya menaik, ada orang bisnesnya mendatar, tapi kebanyakannya semua merunduk sebab kita boleh katakan faktor ekonomi. Jadi untuk meletakkan satu target tu kita perlu ada target lah. Perancangan tu kita sentiasa merancang, cuma kita saja kena sentiasa bergerak dan serahkanlah kepada Allah SWT. Dan akhir sekali, nasihat untuk usahawan muda di masa hadapan. Okey, nasihat saya satulah. Bukan satulah, boleh berapa bagi yang saya boleh bagikan. Kalau nak berniaga ni, pertama jangan terikut sangat dengan apa yang kita nampak di luar sana. Macam sebagai contoh lah, oh dia mewah kerana dia berniaga, pakai kereta besar. Bukan itu sebagai satu garis panduan. Sebab kita tak tahu apa yang orang tu usahakan. Belum tentu lagi kita mampu buat seperti apa yang dia mampu buat. Okay. Kedua, kalau nak terjun dalam dunia perniagaan ni, pastikan kita benar-benar ada kemampuan daripada segi mental dan fizikal. Sebab orang berniaga ni, hari ni kita berniaga baru kita dapat duit. Okay. Kalau hari ni kita tak berniaga, esok tak dapat duit. Hari ni pun tak dapat duit, esok pun tak dapat duit. Jadi orang berniaga ni tak seperti orang bekerja. Mengerja mengulat pun tetap dapat gaji di ujung bulan. Tapi kalau orang berniaga ni, kalau kau tak buat kerja, kau tak usaha, pengakhirannya kau takkan ada apa-apa, malah duit kau akan habis. Jadi letakkan satu semangat untuk terus bekerja kuat. Jangan lalai. Yang paling penting, money management kena betul. Pastikan money management kena betul supaya syarikat tu tidak mudah jatuh. Itu saja. Baik, terima kasih. Semoga